Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Qala bismillahir sabri wa syari amri wa al-qadar min lisani yafqahu qawli amma. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ala bi ulumi kitabih ya rabbal alamin. Ila qawli kepada alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada minggu ini sama-sama dapat kita teruskan kuliah berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Dan pada minggu ini merupakan minggu yang ke-15 ya, kalau dimaklumkan tuan-tuan. Minggu ini kita sepatutnya berkaitan dengan permasalahan wanita. Oleh bagaimanapun Ustazah yang akan menerangkan tentang perihal permasalahan wanita itu dijadualkan sepatutnya hari ini, tetapi ditundurkan pada minggu hadapan ya. Iaitu Ustazah Aisyah, kerana dia baru balik daripada umrah dan ada tugasan pun di Ipoh. Jadi saya ambil alih dahulu untuk menyelesaikan minggu yang ke-15. Jadi minggu hadapan akan penerangan minggu yang ke-14 permasalahan wanita. Ya, pada hari ini kita akan lihat iaitu berkaitan dengan pelaksanaan tawaf wada dan ziarah Madinah. Jadi tajuk ini merupakan kira-kiranya tajuk yang terakhirlah ya. Dan yang mana kalau sekiranya jadualnya pada minggu hadapan kita akan buat permasalahan wanita dan bagi suami-suami pun kena hadir juga lah. Minggu depan suami-suami pun kena hadir juga kerana mengetahui lebih lanjut lagi tentang hukum hakam yang berkaitan dengan wanita. Kerana kita ada isteri, kita pun ada anak dan saudara mara juga ya. Jadi semua perkara itu perlu diperhatikan. Dan saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan sekalian, berkaitan dengan hukum wanita pada minggu hadapan nanti, kita akan menggunakan pandangan Imam Syafi'i pada pandangan yang kedua ya. Dia agak berbeza dengan situasi di Malaysia yang digunakan pakai di sana, kerana bila sampai ke sana cuacanya berbeza, perubahan putaran terik dan sebagainya akan bertukar. Jadi kita akan gunakan pandangan kedua itu sebagai lebih praktikal masa berada di sana, sebagaimana penggunaan wudu, pembayaran sentuhan kulit lelaki dan perempuan yang tidak ada syahwat barulah dianggap sebagai membatalkan wudu tersebut. Jadi tuan-tuan, kalau saya lihat pada jadual ini, hari ini 12 hari bulan 5, tajuk tawaf wada, 19 pada minggu hadapan iaitu permasalahan wanita. Kemudian 26 hari bulan kita buat amali, sebagaimana Ustaz Masjid tadi telah nyatakan 26 hari bulan itu merupakan hari yang terakhir lah. Jadi 25 hari bulan itu kita akan sesi yang pertama daripada pukul 9 hingga pukul 10.30 kita buat amali dulu. Jadi saya minta pada jemaah yang lelaki dan wanita haji dan hajah nanti bawa kain ihram nanti ya. Kita nak tawaf, kita pakai pakaian ihram lah. Saya pun tak kenal lagi bawa jemaah di sini untuk praktikal, tapi sepatutnya seelok-eloknya kita ada pakaian ihram bawa dan kita terus laksanakan ibadah praktikal tawaf macam mana. Kemudian kita akan buat melontar, sa'i dan sebagainya. Nanti kita akan tengoklah macam mana kesesuaian tempat yang ada di Masjid An-Nasriyah ini. Jadi selepas lepas saja sarapan pukul 11 hingga pukul 12 kita buat majlis tahlil, baca yasin dan tahlil insya-Allah. Jadi sebagaimana dimaklumkan tadi, senarai tuan ada waris dan sebagainya untuk kita hadiahkan, sedekahkan bacaan Al-Quran dan zikir, dan mereka bolehlah berbuat demikian. Jadi pada minggu ini tuan-tuan dan puan boleh kita katakan merupakan
tajuk yang terakhir berkaitan dengan ibadah haji. Kerana bila masuk kepada ziarah Madinah ni bermakna hendak pulang ke Malaysia ke tanah air sudah, ya. Daripada tuan-tuan belajar sesi yang pertama dahulu sejarah Kota Mekah, Madinah, kemudian sehinggalah kita belajar rukun haji, wajib haji dan sebagainya. Kita sudah pun menghabisi tajuk ini dalam setahun ini. Saya kira kita dah terangkan, dan tuan-tuan boleh rujuklah beberapa ustaz-ustazah yang ada untuk lebih kita fahami dan kita yakini pada amalan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk awalnya saya tengok kita pun jemaah lelaki haji masih tak ramai lagi ni. Jemaah pilihan air tak boleh lagi buat jemaah ni. Nabi lah ya. Biarlah semula. Jadi kaum ibu pun, kaum hajah pun belum lagi biasa ya. Jadi tajuk hari ini tuan-tuan dan puan, tawaf wada. Yang pertama ni, belum kita nak rehat, saya akan ceritakan tentang tawaf wada ni. Tawaf wada yang mana tajuk ini merupakan tajuk yang penting. Sama ada orang itu buat umrah ataupun haji, tidak boleh tidak dia kena tahu tawaf wada ni, ya, tawaf wada. Jadi elok rasanya kita sama-sama bacaan tadbiyah macam biasa. Semoga dengan kita tu dapat memberi satu zauq, satu kemanisan, satu perasaan untuk kita sama-sama menuju ke tanah suci, insya-Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, ya tuan-tuan dan puan, kita masuk kepada perbincangan utama pada pagi ini, iaitu tawaf wada, yang diartikan wada ini ialah bermakna selamat tinggal. Ya, tawaf wada ini ialah tawaf selamat tinggal untuk kembali ke tanah air masing-masing, ataupun untuk penduduk Kota Mekah ataupun yang tidak hadir ke Kota Mekah, yang bermukim di Kota Mekah, hendak keluar daripada Kota Mekah. Nanti kita akan lihatkan tuan-tuan dan puan, kalimah wada ni biasa kita akan dengar, widah. Kita nak baca wada ke ataupun widah ke, kedua-duanya ialah bacaan yang dibenarkan. Dan yang paling afsahnya, yang paling tepatnya ialah tawaf wada. Tawaf widah ni hanya guna kalimah yang dibenarkan. Boleh kita nak sebut widah pun dah biasa orang sebut. Yang wada adalah tawaf yang lebih tepat, ya, bagi kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya teruskan ya kepada perbincangan yang utama pada pagi ini, iaitu pengkhususan kepada kita semua untuk membahaskan tentang tawaf ini. Tawaf ini tuan-tuan, pada dasarnya ada 8 jenis tawaf. Ya, pada perbahasan yang kita dah bincangkan dahulu, tawaf ini ada tawaf umrah, tawaf sunat, tawaf haji, tawaf tahallul, tawaf wada', tawaf qudum, tawaf sunat, macam tahiyatul bait dan sebagainya. Jadi kategori tawaf ni dia terlalu banyak, ada 8 jenis. Ya, tuan-tuan tak ingat pun tak apa, jangan risau ya. Tawaf ini dia ada banyak kategorinya ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, tawaf yang
melibatkan jemaah lelaki dan perempuan yang terlibat untuk yang tawaf dalam keadaan berpakaian ihram hanya dua sahaja berpakaian ihram. Yang pertama dalam keadaan pakaian ihram iaitu tawaf umrah. Tawaf umrah ni mesti berpakaian ihram. Manakala yang kedua ialah tawaf haji bagi orang yang belum tahallul awal. Bagi jemaah haji Malaysia yang sudah melakukan tahallul awal dengan bergunting dan melontar di Mina, balik ke Mekah pakaian biasa dah. Jadi tuan-tuan boleh saya katakan yang berpakaian ihram bagi jemaah haji Malaysia hanya satu saja tawaf yang berpakaian ihram, iaitu tawaf umrah saja. Itu dia punya formula yang pertama. Baki yang lain ini tuan-tuan perempuan yang tujuh lagi kesemuanya menggunakan baju biasa. Bermakna tawaf ni yang pakai baju selendang atas dan selendang di bawah bagi orang lelaki hanya satu kali umrah, satu saja pakaian tawaf, iaitu tawaf umrah. Mungkin selama ni tuan-tuan kita agak keliru, kita tak diterangkan. Jadi bila kita angkat tawaf mesti pakai ihram semuanya. Tawaf sunat pun pakai ihram, tawaf kudum pun semua kita anggap begitu. Sedangkan tawaf yang berpakaian ihram yang wajib yang utamanya ialah tawaf umrah, itu yang utamanya. Ya, yang baki lagi ada beberapa kes yang kita gunakan pakaian biasa tadi. Khususnya tawaf sunat. Contoh tawaf sunat tuan-tuan, kita pergi sahaja melaksanakan solat fardu subuh contohnya. Selepas sahaja kita melaksanakan solat fardu subuh, kita iktikaf dalam masjid, tiba-tiba kita lihat di depan Kaabah itu kosong, tak ada orang nak tawaf. Jadi pun kita pun terus sahaja nak melaksanakan tawaf sunat. Adakah perlu kita nak balik ke hotel baru pakai ihram? Tak payah. Kita hanya tawaf sunat sahaja. Kerana tawaf sunat masih kita menggunakan pakaian biasa. Yang perlu kita tawaf dalam keadaan ihram ialah tawaf umrah dan ada beberapa kes sahaja. Jadi tuan-tuan, tawaf wada' ni perlu tak kita nak pakai pakaian ihram? Jawapannya tidak perlu. Kerana tawaf wada' ni kita nak pulang ke tanah air. Kita sudah bersiap siaga sudah untuk pulang ke tanah air. Kita boleh pakai baju biasa untuk jalan perjalanan, itu pun sudah memadai. Kita datang ke ihram, kemudian kita terus tawaf wada', tawaf selamat tinggal. Cuma beza tuan-tuan, saya nak beritahu pendedahan awal kepada tuan-tuan, puan-puan, apakah hukum tawaf wada' ni? Ya, tawaf wada' ni apa hukum dia? Kalau tuan-tuan tengok tu banyak tu. Sebelum saya tunjuk ni saya cerita dulu lah. Tawaf wada' ni apa hukum dia? Hukum tawaf wada' untuk dilaksanakan oleh semua orang yang masuk ke Kota Mekah, hukumnya ialah wajib. Hukumnya wajib. Ya, jadi tuan-tuan, puan-puan, sesiapa sahaja yang masuk ke dalam tanah suci Mekah melaksanakan umrah ataupun haji ataupun bukan niat umrah dan haji, ke semua orang yang telah masuk ke dalam Masjidil Haram, masuk ke tanah haram Mekah, nak keluar mesti tawaf wada'. Bermakna tuan-tuan, contohnya kalau kita pergi ke satu tempat, ya, kita masuk ke dalam Kota Mekah, tanah haram Mekah, kita nak masuk, nak keluar mesti kita beri penghormatan terakhir kepada Kaabah. Mesti, wajib hukum dia. Boleh tak kalau kita contohnya tuan-tuan, seorang pemuda dia melaksanakan umrah, contohnya bulan 5 dia pergi umrah, pergi bulan 5 nanti sampai ke Mekah, buat umrah apa semua, nak balik dia tak nak babai, tak nak buat tawaf wada' kepada Kaabah. Hukumnya, hukum tawaf wada' ni wajib. Kalau tinggalkan, hukumnya berdosa bagi dia dan dikenakan dam seekor kambing. Dia kena berdosa, maknanya kalau masuk dalam kubur kena tekan, kemudian dah itu kena bayar dam 350 riyal. Itu mana dia. Jadi hukum tawaf wada' ni hukumnya wajib. Macam mana pula kalau sekiranya kita ada anak tuan-tuan, kita ada anak di Mekah, berada belajar di Universiti Ummul Qura, kita tak nak pergi pun nak melaksanakan umrah, ataupun kita tak nak pergi ke Mekah tu untuk buat haji, kita
Kita hanya nak pergi ziarah anak kita berada di Ummul Qura, Makkahul Mukarramah. Ummul Qura ni dalam tanah haram. Satu-satunya universiti dalam tanah haram Mekah. Jadi anak dalam tu, kita pun pergi nak pergi ziarah anak sakit contohnya, kita pun naik flight sampai ke Jeddah, sampai masuk ke Mekah. Kita tak ada niat ihram umrah pun. Kita nak pergi ziarah anak kita. Kemudian kita dah ziarah anak kita, punya adik sihat-sihat, kita bawa dia ke hospital, kita apa buat apa semua, dia sihat. Kemudian kita dah masuk dalam tanah haram Mekah tu tuan-tuan, perempuan. Kemudian kita nak balik ke Malaysia. Kita tak ada buat umrah, kita tak ada buat haji. Wajib tak kita untuk melaksanakan tawaf wada' ni? Jawapannya wajib. Sampai ke tahap itu tuan-tuan. Bermakna masuk ke kota Mekah ni buat umrah ke, tak buat umrah ke, ataupun lalu saja untuk dia nak keluar daripada kota Mekah, tanah haram Mekah, wajib untuk dia untuk melaksanakan tawaf wada' ini. Bermakna tuan-tuan, tawaf wada' ni dia dipanggil hukum mustaqillah, dipanggil sebagai hukum yang terpisah daripada hukum umrah dan haji. Orang yang tak buat umrah pun wajib kena buat, orang yang tak buat haji pun kena buat. Orang yang pergi ke tanah haram Mekah untuk ziarah anak dia pun kena buat. Orang masuk ke tanah haram Mekah untuk mesyuarat ke menteri kabinet ke apa ke dalam kawasan ni, wajib juga untuk dia tawaf wada'. Jadi tuan-tuan, hukum tawaf wada' ni ialah dia terpisah daripada umrah dan haji. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan kita tidak dalam tajuk khusus haji dan umrah, tuan-tuan perlu tak wajib tak belajar tawaf wada' ni? Sebenarnya wajib juga belajar, ya. Orang penduduk kota Mekah yang lahir-lahir di kota Mekah pun duduk bekerja di kota Mekah, nak keluar untuk pergi urus niaga di luar kota Mekah pun kena pergi juga bagi penghormatan ke Baitullah, ke Kaabah ni, tawaf 7 pusingan. Kemudian barulah dia boleh keluar daripada tanah haram Mekah. Itulah begitu pentingnya, begitu beratnya untuk kita bincangkan tajuk pada hari ini. Jadi tuan-tuan, ya, tawaf wada' ni nampaknya agak mudah, tetapinya berdasarkan tugasan yang kita buat pada tahun lepas, dalam 1,200 orang jemaah Malaysia yang saya perhatikan dalam satu hotel yang saya duduki, kira-kira 7 orang yang tidak melaksanakan tawaf wada'. 7 orang. Bermakna 7 orang ini dia perlu membayar 7 ekor kambing. Dalam pemahaman ni ada 7 orang. 7 ekor kambing ni kena keluarkan. Jadi pergi, saya kata bayar kat kaunter, nanti bayar seorang bayar 350 riyal. Dia kata duit tak ada ustaz. Macam mana? Saya kata boleh bayar di Madinah, nanti jumpa kaunter, bayar di kaunter untuk tabung haji, cari kambing itu. Ya. Jadi dalam beberapa kes tuan-tuan, yang 7 orang ni bukan bermakna 7 orang ni bukan mereka ni tak nak buat. Hanya seorang saja. Malam sebelum mereka bertolak daripada Mekah pergi ke Madinah, jumpa seorang aja makcik-makcik, besok boleh buat tawaf wada'? Dia kata boleh. Ada orang tak nak teman? Ada. Sampai besoknya kita tunggu, rupanya kawan sebilik dia beritahu, ustaz, saya pergi tawaf wada', dia ada dalam bilik, saya balik, dia ada. Tanya dia buat tak? Dia memang tak buat. Jadi saya panggil makcik kenapa tak nak buat? Dia diam. Dia tak nak buat. Memang dia tak nak buat. Jadi saya kata, Hajar kena bayar dam kerana satu kesalahan telah pun dilakukan. Sebab dah tunggu dah. Dia pun diam. Dia kata, saya tak ada duit. Saya kata boleh bayar di Madinah. Bayar, ya. Kerana kalau tak bayar di sini, dia punya tanggung ini ditanggung jawabkan sampai di padang mahsyar nanti. Hutang ini akan dituntut di padang mahsyar. Ini seorang aja yang tak mau buat. Sebab itu saya kata tajuk tawaf wada' ni ialah tajuk yang mesti orang nak keluar daripada tanah haram tak boleh buat. Dan 6 lagi tuan-tuan, 6 orang lagi ni ialah orang yang pergi ke tanah haram, dia buat tawaf, tetapi tawafnya tidak lengkap. Buat 7. Lepas itu ada dia lakukan perkara yang membatalkan tawaf itu. Contohnya, dia dalam perjalanan balik itu, lepas saya tawaf tu, dia tawaf wada' tu dia tak boleh buat selepas itu apa benda yang dilarang. Contohnya dalam perjalanan balik keluar dalam masjid itu, dia tengok
keluar dalam masjid, dia tengok kedai di tepi-tepi laluan sebelum sampai hotel, dia tengok sepanjang sebulan aku duduk Mekah tak tengok pun baju ni. Dia punya dugaan dia. Salah satu perkara yang dilarang selepas tawadah ialah dia tidak boleh membeli barangan selain daripada perjalanan pulang. Dia tengok jubah ni memang dia kenal lama dah ni, boleh dia nak beli, lepas tu dia kena tawaf balik semula. Itu makna dia. Kalau dia beli, terhapuslah dia punya tawaf itu. Nanti kita akan tengok benda ni. Itu maknanya 6 orang ni beberapa larangan telah dibuat yang mengakibatkan terhapusnya tawaf tu. Tawaf tu dibuat 6 orang ni, tapi dia selepas tawaf tu dia ada buat larangan-larangan yang menyebabkan tawaf itu termasuk dan perlu diganti semula. Antaranya membeli barangan bukan keperluan musafir. Yang kedua, dia bergambar. Lepas tawaf tu, cik abang suami tangkap isteri, nak ambil kamera, isteri pula posing, suami tangkap. Saya kata suami isteri dua kena bayar seekor kambing, kerana tak menyempurnakan tawaf yang dibuat itu tidak terjadi. Sebab tawaf dah ni nama pun tawaf selamat tinggal. Lepas tu jangan buat dah benda-benda yang dilarang. Bermakna lepas tawaf tu dia balik ke hotel, angkat beg, naik bas, jalan. Itu mana dia. Sebab kita nak bagi penghormatan terakhir untuk Kaabah, bukannya penghormatan terakhir beli barang jubah ke, beli tamar sekilo. Ya, sekilo tamar dia cari itu makanan. Tak mau. Ya, jadi tuan-tuan, saya bagi tahu awal awalnya itulah keadaannya insya-Allah ya. Okey, kemudian kita tengok tawaf wada. Tawaf selamat tinggal ini hukumnya. Tawaf selamat tinggal ini ialah kerana memuliakan, menghormati Baitullah Kaabah bagi orang yang telah meninggalkan Makkah dalam yang jauhnya 2 marhalah 91 km dan lebih. Ya. Orang yang nak keluar daripada Makkah lebih 2 marhalah 91 km, 90 km lah, bermakna wajib tak dia untuk melaksanakan tawaf wada. Memang perlu dilaksanakan. Penduduk Kota Mekah kena buat juga tak? Orang yang lahir di Kota Mekah, yang bekerja di Kota Mekah, jawapannya kena buat juga. Ini kan pula kita yang pergi datang bermukim di Mekah, semua orang nak keluar kena tawaf wada, kecuali ada beberapa orang nanti. Ya. Jadi tuan-tuan, hukumnya adalah wajib nombor 1. Jika uzur, kita tengok yang tepi warna biru dulu. Jika uzur yang dikecualikan daripada tawaf wada, bermakna tuan-tuan ada beberapa kategori perkara jemaah kita yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada. Yang pertama, jika uzur dikecualikan daripada tawaf wada, tidak dikenakan dam, tidak kena seekor kambing. Kambing tak ada ya. Tawaf wada tuan-tuan, dia tak ada pilihan macam kita cerita pada minggu yang lalu. Dia tak ada pilihan yang kita kena bayar 66 orang fakir miskin, itu tidak. Dia 60 rial tu bukan. Dia tak boleh tidak. Kesalahan ini dengan seekor kambing ya. Jadi tidak dikenakan dam dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkan tawaf wada ni. Jadi siapa orang yang dikecualikan? Nombor 1 ialah wanita yang haid, nifas dan mustahadah. Jadi yang pertama ialah wanita yang haid, nifas dan mustahadah. Haid getaran bulanan, orang lelaki tak ada. Orang lelaki memang tak ada benda ni. Jadi tak adalah dia menjadi sebab untuk ni ya. Yang kedua nifas, dia darah beranak ya. Jadi orang yang beranak ni memang tidak dibenarkan oleh tabung haji untuk pergi. Kalau dia mengandung, kalau cek di hospital ada dia mengandung, memang kita potong nama untuk jemaah tersebut ya, kerana ada masalah nanti. Kerana pergerakan di sana agak banyak ya. Okay. Yang kedua ialah ataupun mustahadah. Mustahadah ni tuan-tuan ialah yang darah fasad ataupun darah sakit. Minggu depan nanti kita lah tentang darah mustahadah ini. Ini bagi orang perempuan lah. Yang kedua yang tidak kencing, sakit kencing yang tidak tus. Ini dipanggil sebagai sulusul baul. Yang kencing itu macam kalau buka pipe dia boleh tutup. Tapi kalau orang yang dah berumur, dia buka, dia kencing, dia tak boleh tutup dah, nitik aja.
ada rosak, ada dia punya grip dia tu. Jadi yang sakit begini ni dia dikecualikan daripada melaksanakan tawaf wada' ni. Jadi masa saya di sana tuan-tuan, jemaah saya 1000 orang tu semuanya yang sakit, kebanyakannya yang tutup pipe dia tak boleh, dia masih lagi keluar air dia. Kalau buka pipe tu kan, kita tengok bung keluar dan dia tutup, dia masih lagi meleleh lagi, keluar lagi. Jadi penyakit ini yang kencing tidak tus ini dia dikecualikan daripada melaksanakan tawaf wada'. Tawaf wada'. Cuma dalam pelaksanaan harian dia, bila kita dapat kes tuan-tuan, kita kena susun macam mana pelaksanaan ibadah dia. Dia tak boleh macam orang biasa. Dia kena ada cara-cara dipanggil darimul hadath ya, pada perbincangan yang dahulu. Kemudian seterusnya yang ketiga, iaitu orang luka yang darahnya tidak berhenti, darah yang boleh mencemarkan Masjidil Haram. Dia masuk tu luka dia mengalir, kena panah ke, luka jatuh dan sebagainya, darahnya tak boleh ditahan. Jadi mereka ni boleh dikecualikan daripada tawaf wada'. Kemudian yang keempat, dipaksa meninggalkan tawaf. Ada orang ambil tak faham, dia suruh keluar terus cepat. Jadi yang keempat begitu ya, dipaksa. Yang kelima, takut kerana orang zalim. Ada orang zalim duduk sebelum masuk Masjidil Haram, dia tahan di situ. Jadi boleh dikecualikan daripada tidak melaksanakan tawaf wada' untuk menyakiti diri dan sebagainya. Yang keenam, takut ditinggalkan teman sepemergian. Dia takut ditinggalkan oleh rakan-rakan yang telah dijadualkan untuk pergi bersama-sama dengan dia. Takut tersesat dan sebagainya. Dia terpisah daripada gerombolan dia. Jadi dia pun oleh kerana tak tahu jalan sebagainya, boleh dia dikecualikan daripada tawaf wada'. Yang ketujuh, iaitu takut peminta hutang kerana tiada upaya menjelaskan hutang tuan-tuan. Jadi kalau dilihat daripada sini, daripada ke-7 perkara yang disebutkan yang dikecualikan dari tawaf wada', tidaklah banyak yang mendapat pengecualian daripada hukum syarak. Untuk khususnya orang lelaki, kebanyakannya dikenakan melaksanakan tawaf wada'. Jadi inilah dia 7 golongan yang dikecualikan daripada melaksanakan tawaf wada'. Jadi orang perempuan biasanya tuan-tuan yang nombor 1, mereka ni tak boleh nak tawaf wada', tapi mereka ni berusaha. Dan kita tengok jemaah wanita ni, kalau dia tak boleh melaksanakan tawaf wada', mereka nak datang juga tengok ke Kaabah itu buat penghabisan kalinya. Mereka akan datang di kawasan antara Safa dan Marwah, iaitu tempat sa'i lah ya, antara Safa dan Marwah. Mereka duduk situ, dia pun tengok aja Kaabah. Suami abang dia pun habis dah tawaf wada', dia pun jalan balik bersama-sama. Jadi mereka ni banyaknya kalau boleh mereka nak buat, tetapi mereka tak dapat untuk beberapa kes. Tetapi kita tengok ya, ada. Itulah letaknya beza di antara iman seseorang dengan iman yang lain, itu berbeza antara perkara ini. Jadi dalam kes ni tuan-tuan, ya, kita kena ambil peran tentang permasalahan berkaitan dengan tawaf wada'. Jadi hukum yang seterusnya tuan-tuan, dikenakan dam. Kita lihat yang di sebelah tepi pula, dikenakan dam hukum bagi orang yang tetapi tidak berdosa ya. Ini bagi mereka yang tidak melaksanakan tawaf wada', jika jahil ataupun terlupa. Dia memang tidak tahu tawaf wada' ni. Contohnya tuan-tuan, katakanlah tahun lepas ke, 2 tahun lepas ke, ataupun masa muda dahulu kita ada datang ke Mekah, pergi je Mekah buat umrah, tiba-tiba balik je, pun balik je, tak ada langsung jenguk ke Kaabah, tidak melaksanakan tawaf wada' ni. Dia dalam keadaan jahil, tidak tahu, katakan 10 tahun, 2 tahun lepas, kerana jahil, dia tetap dikenakan dam, tetapi tidak berdosa. Bermakna masa dia mengetahui sekarang ini, dia perlu menghantar jumlah harga seekor kambing kepada orang yang pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah, bawa RM350 untuk dibayar hutang ke sana. Itu makna dia tuan-tuan ya. Jadi dikenakan dam tapi tidak berdosa kerana jahil dan terlupa. Kemudian jika ditinggalkan tanpa uzur, tak ada sebab ya. Jadi nombor 1 kita pecahkan kepada 3 bahagian, tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Ini orang yang tak kena dam tak berdosa. Bagi siapa? Nombor 1, orang yang masih belum menyempurnakan mana-mana rukun umrah ataupun haji. Dia tak sempurna lagi haji dan umrah. Kemudian dia nak keluar ya, jadi dia tidak melaksanakan
tawaf wada' tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tapi ihram tu ada lagi pada dia. Dia balik Malaysia ni ihramnya masih ada lagi. Jadi kesannya lebih berat lagi pada orang yang sebegini. Yang keduanya, orang yang keluar daripada kota Mekah tiba-tiba dengan tidak semena-mena ia bermusafir. Konon-kononnya daripada Mekah dia nak pergi ke Tan'im dan niat ihram umrah. Tiba-tiba kawan dia terus katanya, jom kita pergi terus ke Madinah. Berjalan terus jauh. Jadi dalam kes ini tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Bagi kes ini jarang-jarang berlaku tuan-tuan. Sebab apa saya katakan begitu? Kerana pasport jemaah haji, pasport kita akan berada bukan di tangan kita. Kita akan bagi pasport kita kepada muassasah orang Arab. Mereka akan pegang pasport itu untuk dalam kawasan daerah Mekah saja. Sekiranya kita keluar tak ada pasport, polis akan tahan kita dan mereka tidak benarkan kita untuk lepas daripada daerah Mekah itu. Kerana kita dibayar, kita mendapat visa untuk penduduk kota Mekah saja buat masa itu. Jadi tak boleh kita nak keluar sewenang-wenangnya daripada kota Mekah itu. Jadi inilah dua kategori yang tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Yang kedua tuan-tuan, tidak dikenakan dam tetapi berdosa. Tak kena dam tapi berdosa. Iaitu orang yang meninggalkan dengan sengaja lalu tahu hukum wajibnya, kemudian belum sampai 2 marhalah ia berpatah balik dan melakukan tawaf. Berpatah balik itu menggugurkan dam tetapi tidak menggugurkan dosa. Dalam pergi itu dia berbolak-balik hati dia, nak buat idah artinya. Tapi oleh kerana imannya lebih kuat, kerana hukum wajib untuk tawaf wada' ni memberi penghormatan kepada Kaabah, jadi tuan-tuan dia patah balik dan dia tidak dikenakan dam tetapi dosanya ada. Dia kena bertaubat kepada Allah dalam kes ini tuan-tuan. Jadi Kaabah ni tuan-tuan boleh saya gambarkan, boleh saya katakan kepada tuan-tuan, dia adalah satu makhluk Allah yang Allah Ta'ala muliakan Kaabah itu kerana dibina oleh tangan daripada para Nabi dan Rasul. Jadi bila buat pertama kali tuan-tuan, kalau sekiranya kita dah buat umrah, datang ke Mekah katakan, kita masuk ke kota Mekah, kita masuk dalam Masjidil Haram. Nombor satu kita nampak tuan-tuan, Kaabah dia ada doa yang khusus untuk kita. Kita kata, ya Allah ya Tuhanku, muliakanlah binaan yang telah Allah muliakan. Dan ya Allah ya Tuhanku, muliakanlah orang yang memuliakan Kaabah itu. Dalam isi doa itu, pengertian dia. Jadi kita muliakan Kaabah itu kerana Allah yang suruh. Allah akan muliakan sesiapa yang memuliakan Kaabah itu. Jadi kita sama-sama tiap-tiap hari kita sembahyang menghadap ke arah kiblat Kaabah itu dan kita laksanakanlah. Nak balik kena bagi penghormatan juga tuan-tuan. Ya, kemudian yang ketiga tidak dikenal ya. Yang ketiga dikenakan dam dan berdosa. Kena dam dan berdosa dia, iaitu meninggalkan tawaf wada' dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Yang saya katakan pada tuan-tuan tadi, dalam ramai-ramai jemaah tu memang ada seorang yang memang tak mau. Dia ketegak dia, memang dia tak mau buat. Jadi dia pergi Mekah tu, dia nak selesai je haji, dia nak balik. Nantaklah lepas tu jadi apa-apalah katanya. Jadi saya cuma boleh cakap, Hajar, tolong buat. Kalau tak nak bayar sekarang ni, kesannya pada usia Hajah ni bagian. Kalau sekiranya tak buat, benda ni akan ditanggung di pada mahsyar nanti pada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia serba sedikit tuan gambar rajah tentang berkaitan dengan tawaf wada'. Jadi tawaf wada' ni hukumnya wajib, perlu dilaksanakan bagi semua jemaah yang ada ya. Jadi 2-3 hari sudah ada seorang guru saya lah jumpa, Ustaz, saya bulan saya bulan 3 baru ni pergi melaksanakan umrah. Semasa melaksanakan umrah selesai, masa nak balik daripada Mekah nak balik ke Malaysia, dia buat laksanakan tawaf ya wada', iaitu waktu zuhur, tengah hari kembang ni ya. Dia pergi awal zuhur, masuk pukul 12.30 tengah hari, 12.30. Dia pergi ke Masjidil Haram kira-kira pukul 12 sampai di perkarangan nak tawaf tu pukul 12. Jadi 30 minit yang pertama sebelum azan tu dia buat tawaf. Dapat pusingan pertama tawaf wada' ni, saja aku melakukan tawaf wada' 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Wajibnya dia pakai baju biasa. Kita daripada hotel bergerak ya, kita dah dapat jadual nak balik, bas ada tunggu dan sebagainya. Kita pun keluar daripada hotel,
Yang tawaf tu yang terakhir. Kemudian pukul 12 tu dia pun tawaf. Tawaf dapat pusingan pertama, kedua, tiga, empat, lima. Dapat pusingan kelima sampai ke Hajarul Aswad, genap pusingan yang kelima, azan zuhur berkumandang. Kemudian dia pun berhenti sembahyang sunat zuhur, sunat sebelum zuhur, sembahyang fardu zuhur, lepas saja sembahyang fardu zuhur, kemudian terus melaksanakan solat sunat selepas zuhur buat. Bila dah buat itu tuan-tuan dalam pukul 1 lah lebih kurang selesai. Kemudian selepas saja guru saya ni, lepas saja selesai sembahyang tu, dia pergi ke Kaabah, dia pegang Kaabah, berdoa, ya Allah Tuhanku, bagilah ya umrah aku ni, aku datang ke Tanjung Suci ni, bagian doa lah apa yang dihajatkan. Kemudian daripada situ pegang Kaabah apa semua, dia pun terus sambung lagi pusingan, iaitu pergi ke Hajarul Aswad, sambung pusingan ke-6, kemudian menggenapkan pusingan yang ke-7 sampai habis selesai. Kemudian dia balik, dia pun tanya, Ustaz, saya nak tanya ni, adakah saya selepas saya semayang tu, syarat sah untuk tawaf tidak boleh memegang Kaabah? Adakah saya sudah salah perkara ni? Ya. Kemudian saya cakap, ya, maksud tidak boleh memegang Kaabah itu ialah ketika melaksanakan pusingan 7 itu sahaja. Bermakna waktu rehat, iaitu mula-mula buat 5 pusingan sebelum sembahyang zuhur, kemudian dia berhenti, kemudian dia pegang Kaabah, dia batal wuduk, ambil sembahyang balik apa semua, sembahyang balik semula, lepas sembahyang dia pegang Kaabah, cium apa semua, sembahyang adalah dia sembahyang sebagainya, kemudian cari balik semula untuk rukun Hajarul Aswad, sambung pusingan yang tidak genap 7 tadi. Sambung pusingan 6, 7 dan 8, dan 6 dan 7, maknanya selesai tawaf wada'. Adakah sah tawafnya? Jawapannya sah tawafnya. Yang kata membatalkan tawaf ialah ketika tawaf itu sedang dilakukan pusingan 7 itu ada satu-satu bahagian yang dia memegang Kaabah. Jadi tawaf wada'nya sah tak? Jawapannya sah. Ada tak kena dam? Jawapannya tidak perlu dibayar apa-apa dam. Kerana di sini biasanya jemaah akan tanya ada 2 jenis dam di sini. Pertama sebab dia memegang barang Kaabah ada wangi-wangian. Dia tak kena sebab apa? Sebab dia bukan dalam keadaan ihram. Kalau dia sedang umrah, tengah-tengah tawaf, semayang, lepas semayang dia pun tiba-tiba nampak Kaabah tu berpeluh macam saya cerita tu kan. Dia pun terkam Kaabah. Sedangkan dia dalam ihram, walaupun dia bukan lagi tawaf, dia bukan lagi sambung lagi tawaf, tetapi dia dalam ihram. Jadi dia dikenakan dam kerana mengambil faedah wangi-wangian ketika dalam ihram. Itu satu. Jadi tuan-tuan, dalam kes ini bagi jemaah yang berhenti berehat sementara, pegang Kaabah, kemudian baru disambung pusingan yang berikutnya, tidak dikenakan dam untuk berwangi-wangian ini kerana masa tawaf wada' ni tidak ada larangan ihram. Dia boleh pakai minyak wangi sebotol, 2 botol pun boleh. Di rumah satu badan tak apa. Tapi dia akan ganggu orang yang tawaf umrah. Orang tawaf umrah kena ke tepi semua. Tak boleh duduk rapat dengan dia. Yang kedua, adakah dia dikenakan dam tidak melaksanakan tawaf wada' kerana menyentuh Kaabah, berehat antara 2, 5 dan 2 tadi? Jawapannya tidak perlu tidak kena dam seekor kambing kerana dia bukanlah membatalkan tawaf wada' itu. Kerana perkara yang membatalkan tawaf wada' ialah masa tawaf itu dia menyentuh Kaabah itu. Itu dia punya penjelasannya. Jadi tuan-tuan, dalam kes ini memang banyak berlaku. Dia dah balik Malaysia, kadang-kadang masa tu baru dia teringat, aku bagian katanya. Jadi dalam kes ini kena berhati-hatilah sebelum kita pergi ke Mekah tuan-tuan. Kita pastikan kita dah mengetahui selok-belok je lah. Ada soalan? Nampak macam ada soalan? Kalau tak ada saya terus ni. Ya. Okey, kalau tak ada saya terus. Ya. Masalah tawaf bidah tu, kalau yang tengah buat separuh jalan, dia teringat kalau dia berang, dia kena masuk, dia kena buat awal sampai habis. Sekali dia dah buat separuh jalan, kata dia 3-4 pusingan. 4 pusingan dah buat. Beli barang. Dia kena buat awal sampai akhir. Beli barang. Kemudian dia sambung balik selepas itu. Jawapannya boleh.
Sebab dia belum lagi menyempurnakan selesai tawadah itu. Tapi bila dah selesai masuk pusingan ke-7 tawadah, lepas itu baru dia beli barang, bukan keperluan musafir, tawaf itu termasuk dengan sendirinya. Maksudnya beli barang itu mungkin untuk dia punya dahaga nak minum dalam perjalanan dan sebagainya, ya. Tapi dalam Masjidil Haram tuan-tuan, kita tak ada nak, dia tidak adalah orang berniaga dalam tu. Dan kalau kita dahaga macam mana pun, memang kita akan bekalan air itu akan sentiasa ada. Kadang-kadang orang sedekah makanan tamar dan sebagainya, penuh dalam tu makanannya. Jadi masalah berkaitan makanan tak jadi masalah lah, ya. Kita kena buat awal akhir dia lah. Jadi kalau dia nak sambung, katakan dia dah buat 4 pusingan yang pertama, kemudian dia berhenti, ambil wuduk ke, beli minuman ke dan sebagainya, nak sambung, dia perlu nak patah balik buat daripada awal ke? Tak. Jawapan dia hanya perlu sambung baki yang tertinggal saja. Katakan dia dah buat 4 pusingan, dia kena berhenti, kemudian dia pergi cari Hajarul Aswad balik semula, penjuru Hajarul Aswad tu, kemudian sambung saja pusingan ke-5, ke-6, ke-7, selesaikan tawafnya. Jadi itu Banyak berhenti dia semua kan. ya. Jadi sambung saja. Walaupun terbatal, walaupun 2-3 hari terhentinya itu. Ini dalam kes tawaf, ya. Kes tawaf. Jadi boleh, ya. Tak perlu nak ulang balik semula dah. Kalau ulang balik semula pun tak jadi apa-apa. Tak ada masalah. Biar lebih apa, jangan kurang. Ya. Okey, kemudian kita lihat tawaf wada', ya. Tawaf wada' ialah tuan-tuan, tawaf selamat tinggal wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Makkah lebih daripada 2 marhalah, iaitu lebih kurang 56 batu atau 91 km dan lebih. Orang yang hendak keluar daripada Masjidil Haram, daripada tanah haram Makkah, wajib untuk dia melaksanakan tawaf wada' ni. Mesti, tidak boleh tidak, ya. Okey, kemudian tuan-tuan, jadi kita nak tengok siapakah lagi secara perinciannya, ya. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, 3 golongan orang yang mesti melaksanakan tawaf wada' dengan sempurna mungkin. Nombor 1 ialah orang yang bermusafir, orang yang keluar berjalan jauh, meninggalkan Mekah pada jarak yang mengharuskannya mengqasarkan solat, iaitu nak buat jamak dan qasar, iaitu lebih 2 marhalah, 91 km tadi. Jadi tuan-tuan, kategori pertama ni kita dah maklum dah tadi. Contohnya kalau kita nak pergi daripada Mekah, kita nak balik ke Jeddah. Kita nak balik Jeddah, nak balik ke Malaysia balik semula. Bermakna daripada Malaysia, daripada Mekah nak balik ke Malaysia tu dah beribu, 6,700 km lebih lah. Jadi memang wajar sangat kita nak pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wada'. Jadi yang keduanya ada jemaah haji Mekah yang duduk di Mekah nak balik ke transit sekejap di Madinah. Mereka tak pergi awal Madinah, mereka lepas duduk di Mekah, mereka akan pergi ke Madinah. Madinah ni jarak daripada Mekah ke Madinah ialah 400 lebih kilometer. Bermakna orang nak keluar daripada Mekah ni tuan-tuan, bagi jemaah haji Malaysia memang perlu tawaf wada'. Sama ada nak balik ke Malaysia ke, nak pergi ke Madinah ke, perlu melaksanakannya. Ya, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah orang yang meninggalkan Mekah. Orang nak keluar daripada Mekah dan akan bermukim di luar kota Mekah selama 4 atau lebih hari. Dia duduk, ya. Ini orang yang meninggalkan Mekah, dia nak keluar daripada Mekah, dan dia bermukim di luar tanah haram Mekah selama lebih 4 hari. Walaupun jaraknya kurang daripada 2 marhalah. Katakanlah, ya, tuan-tuan, saya gambarkan begini. Daripada Mekah, dia ada seorang saudaranya di Jeddah. Ada saudara dia duduk di Jeddah. Jeddah ini kira-kira 70 km saja. Tak sampai 90 km. Kemudian dia nak pergi ziarah, dia pergi ke Mekah tuan-tuan, pergi buat umrah. Kemudian dia memang berjanji dengan saudaranya berada di Jeddah untuk bermalam di situ lebih daripada 4 hari. Jadi dia pergi ke Jeddah, duduk lebih 4 hari. Dia nak keluar tu walaupun tak sampai 2 marhalah. Daripada Mekah Jeddah tak sampai 2 marhalah, 91 km. Tetapi dia wajib juga untuk melaksanakan tawaf wada' bagi kerana dia bermukim lebih daripada 4 hari 4 malam. Jadi itu jawapan dia tuan-tuan, ya. Jadi ini kategori yang kedua, iaitu orang yang meninggalkan Mekah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 atau lebih harinya
walaupun jaraknya kurang 2 marhalah, sama ada penduduk Mekah ataupun bukan penduduk kota Mekah. Jadi ini dalam kes ni tuan-tuan, ada kalanya jemaah haji kita pun dia memang dah biasa duduk di sana. Saya tahun lepas ada jemaah haji tu memang duduk di sana. Dia bisnes di sana. Jadi dia ulang alik Mekah Jeddah ni macam mana. Saya kata perlu tawaf wada' setiap kali nak keluar daripada Mekah ini. Jadi pendek kata tuan-tuan, kita pergerakan masa berada di Mekah ni nak keluar daripada kota Mekah perlu melaksanakan tawaf wada' ni. Ya. Bermakna kalau sekiranya keluar 2-3 kali, bermakna 2-3 kalilah dia akan melaksanakan tawaf wada'. Ya. Dalam kes yang kedua ni tuan-tuan, ada sesetengah rombongan daripada jemaah travel yang ada di Malaysia ni, dia ada melaksanakan satu package ziarah daripada Mekah pergi ke Masjid Terapung Jeddah. Dulu memang ada ni kita ni. Bila kita dah tengok tuan-tuan, Pekan Jeddah itu memang 70 km. 2-3 tahun yang sudah, Tuan Mufti kita dengan Syekh Hassan Rahman Fadil, dia pergi naik kereta tekan meter yang ada dalam kenderaan itu, pergi daripada Mekah pergi ke Masjid Terapung. Satu hala jarak sampai ke Masjid Terapung kira-kira 112 km. Jadi tuan-tuan, 112 km ini dia termasuk dalam kategori orang yang pertama. Bermakna mana-mana travel yang pergi dalam tempoh dia duduk di Mekah, dia buat ziarah sampai ke Jeddah, iaitu lebih daripada 2 marhalah ini, bermakna dia keluar itu sebelum dia nak pergi ziarah Masjid Terapung Jeddah, dia perlu buat tawaf wada'. Dia perlu tawaf wada'. Sebab itu yang dulu-dulu kata 10 tahun, 20 tahun kalau ada pergi begini, kalau dia tahu maklumat ini tuan-tuan, sekarang ini perlu melangsaikan hutang itu. Bermakna setiap kali dia keluar, patah balik masuk ke Mekah, sedangkan lebih 2 marhalah daripada Masjid Terapung itu, dia perlu pergi membayar seekor kambing ke tanah suci Mekah. Kena pergi. Begitu keadaan dia. Sebab apa? Sebab wajib itu orang yang musafir meninggalkan Mekah lebih 2 marhalah, nak keluar mesti melaksanakan tawaf wada'. Jadi orang yang pergi ziarah begitu, dia ada 2 kali tawaf wada' lah. Sekali tawaf wada' untuk pergi ziarah ke Masjid Terapung di Jeddah, dan yang kedua bila dia balik, kemudian pergi akhir nak balik ke Malaysia, dia tawaf wada' kali yang kedua. Itu maksud dia. Jadi dalam kes ni tuan-tuan kena hati-hatilah, sebab kita tawaf wada' ni kadang-kadang kita terlepas pandang dalam kes ini. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga wajib tawaf wada' juga ialah orang yang meninggalkan tawaf wada' tanpa uzur yang dibenarkan syarak, dikenakan dam, iaitu tertib dan takdir. Ini hukumlah yang ketiga ni bagi jemaah yang memang meninggalkan tawaf wada', dikenakan dam, tertib dan takdir, iaitu seekor kambing. Tak boleh tidak kena ambil seekor kambing atau 1/7 daripada lembu ataupun unta. Kalau tak mampu yang pertama ni, baru pindah yang kedua, puasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di Malaysia. Kalau tak mampu nak buat di Mekah 3 hari ini, balik Malaysia buat 10 hari di Malaysia. Iaitu dengan memisahkan 3 hari yang pertama puasa awal, dan niat puasanya berbeza dengan puasa biasa. Sahaja aku melakukan puasa besok hari, untuk membayar dam, tertib, takdir, kena sebut. Dia punya lain caranya. Nak pilih yang kedua ni. Kemudian bila dah buat 3 hari, selang 4 hari, wajib memisahkan 3 hari pertama tu dengan 7 hari yang berikutnya 4 hari. Pasal itu 4 hari? Sebab mengambil kira hari raya Aidil Adha, hari 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, haram puasa 4 hari. Jadi lepas itu baru sambung hari yang ke 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi itu pelaksanaannya, begitu keadaannya. Tak mampu, kalau tak mampu yang kedua ni, baru pindah kepada memberi fakir miskin 10 cupak makanan kepada fakir miskin. Jadi tuan-tuan yang kedua, ketiga tu tuan-tuan tak payah nak fikir lah. Ambil yang pertama, seekor kambing itu, sebab dia tak boleh pindah sekiranya mampu pada kes jemaah haji kita. Okey, boleh saya terus ni. Nampak dah menung dah tu. Berat dah ni. Okey
Tak apa, saya pergi dulu. Tuan-tuan jangan risau. Nombor satunya dia punya kata kunci, tawaduk ni wajib. Pusing macam mana pun tuan-tuan kena buat. Kalau tuan-tuan tak buat, dia ada pecahan-pecahan yang menyebabkan kita lagi pening nanti. Ya. Dan kita mungkin akan terngiang-ngiang, termimpi-mimpi perkara ini sampai ke Malaysia. Kalau kita tak langsaikan perkara ini dan hutang itu yang diambil kira. Okey, kemudian kita nak tengok apakah uzur syar'i. Okey, jadi kita detailkan lagi tuan-tuan. Siapakah orang yang dikecualikan ya daripada tawaf wada, yang tak payah tawaf wada? Tawaf wada ni pada dia tak payah nak buat. Ya. Nombor satu kita ulang balik, iaitu bagi wanita yang haid, nifas atau mustahadah dalam tempoh haidnya. Bagi dalam kes yang pertama ini, 3 perkara ni tuan-tuan, bagi wanita lah ya, iaitu dia dalam keadaan haid. Kalau haid ni biasa kalau di Malaysia 7 hari, sampai di sana kadang-kadang sampai 10 hari, sampai 14 hari pun ada. Dia dah sampai menggeletar dah. Dia pun menangis macam mana nak buat ni. Saya kata tak apa, tunggu dulu. Sampai 15 hari jumpa saya balik. Saya akan pecah balik, kita akan rombak balik kita punya jadual tu. Ya. Kemudian yang kedua, penyakit sul-sul baul, iaitu kencing yang tidak lawas, tak tus tadi. Ya. Yang ketiga, luka nanah darah yang boleh menajiskan masjid. Ya. Jadi tidak dibenarkan masuk. Ini bagi orang yang luka pendarahan yang berat, yang tampal pun menitik lagi darahnya. Ini yang dikecualikan. Yang keempat, orang yang dipaksa meninggalkan tawaf. Kemudian kelima, takut dia zalimi. Dalam perjalanan nak pergi ke Masjidil Haram tu, dia ada samsim yang tunggu di pertengahan jalan. Yang keenam, takut ditinggalkan rakan seperjalanan. Ini dia duduk dalam satu kumpulan, tiba-tiba dia tersesat daripada kumpulan. Dia balik ke hotel, dia tunggu saja di hotel. Kawan dia semua pakai buat tawaduk. Dia ini dikecualikan, dibenarkan. Tapi jangan buat-buat sesat pula. Nanti kalau sesat sungguh-sungguh ni di Mekah ni tuan-tuan, kalau dia memang nak sesat, memang sesat betul-betul. Kalau dia nak bagi alasan ada seseorang meninggal di Malaysia, memang meninggal tak lama tu. Ya, dia punya niat tu memang sampai terus, ya, yang dia hajat tu. Okey, kemudian seterusnya yang ketujuh, bimbangkan keselamatan diri dan hartanya. Yang kedelapan, tidak mempunyai air, tanah, debu ya untuk bersuci. Jadi orang yang faqirut tahura ini ya, jadi orang yang tiada barang untuk bersuci ini dikecualikan daripada untuk tawaf wada ya. Jadi ini kategorinya. Kemudian tuan-tuan, persiapan sebelum tawaf wada, apa persiapannya? Ini perjalanan siap pada balik dah ni. Mana packing barang kita dah buat. Nombor satu, dapatkan maklumat penerbangan pulang daripada Makkah bagi yang akan pulang ke Malaysia ataupun menuju ke Madinah. Ya. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang pulang ke Malaysia, bermakna penerbangannya ialah daripada Malaysia, mula-mula pergi ke Malaysia, daripada Malaysia dia pergi ke Jeddah, daripada Jeddah naik bas pergi Madinah. Dia pergi Madinah dulu. Kemudian barulah dia pergi ke Mekah, daripada Mekah balik ke Malaysia balik semula. Madinah ni kita pergi sekali, Mekah pergi sekali. Manakala golongan yang kedua pula dia pergi ke Madinah lepas Mekah, iaitu daripada Malaysia pergi ke Jeddah. Ya, daripada Jeddah dia pergi ke Mekah, masuk Mekah dulu. Maknanya dia niat ihram dalam kapal terbang. Kemudian duduk di Mekah kira-kira 35 hari. Kemudian barulah dia bertolak daripada Mekah pergi ke Madinah. Pergi Madinah duduk 8 hari. Daripada Madinah dia balik ke Malaysia. Itu perjalanan jemaah kita yang akan berlangsungnya begitulah. Cuma saya nak cadangkan pada tuan-tuan, ya, dalam yang saya perhatikan, jemaah haji hajah yang saya syorkan pada tuan-tuan, kalau sekiranya diberi peluang untuk memilih manakah laluan yang tuan-tuan nak pergi, sama ada nak pergi Mekah dulu ke Madinah dulu ke, saya syorkan tuan-tuan pergi ke Mekah dahulu. Pergi ke Mekah dulu. Bermakna tuan-tuan daripada Malaysia naik kapal terbang sampai ke Qurrul Manazil, niat ihram dalam kapal terbang, sampai Jeddah, masuk Mekah dulu. Dia masuk Mekah dulu, duduk situ dalam 35 hari. Kemudian barulah kita pergi ke Madinah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab manusia ini dia imannya yazid bertambah, wayanqus dia berkurang. Jadi bila mula-mula kali pertama dia masuk ke Mekah itu, dia punya tahap ibadahnya di tahap yang memuncak. Jadi dia duduk di Mekah dulu, dia buat ibadah sehabis baik, 100,000 kali ganda.
Dia akan buat sehabis baik. Dan itu sebab yang pertama. Sebab yang keduanya, sebab Mekah ini tuan-tuan, dia memang berbeza dengan Madinah. Mekah ini dia agak banyak debunya lagi daripada Madinah. Hotelnya lebih Madinah lebih cantik daripada Mekah. Jadi siapa yang pergi Madinah, Mekah tahu berbezakan tu. Elok tuan-tuan kalau diberi pilihan. Jangan pula nanti ketuk meja, saya nak pergi kan, tak ada. Tuan-tuan kalau diberi pilihan, tuan-tuan pergi Mekah dulu. Ya, kerananya biasanya kalau saya jaga, tahun lepas saya tengok antara jemaah yang pergi Mekah terus, dia tak pernah rasa senang lagi di Madinah. Jadi dia komplain tu tak banyak. Dia biasa susah. Mekah ni tuan-tuan, dia akan duduk di Arafah, dia di Mina, di Muzdalifah, dia pening kepala, rehat ni tak cukup apa semua. Tapi bagi jemaah yang dah pergi ke Madinah 8 hari, dia macam syurga di sana. Bila dia masuk Mekah, dia dah jadi sabur dah. Allah katanya macam mana. Sebab itu keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia kata kalaulah aku ni jadi Datuk Bandar Mekah ni akan jadi cantik. Sampai tahap gitu. Sebab dia Datuk Bandar di Malaysia dulu. Jadi kes ini tuan-tuan, jadi jemaah ini ni yang cakap serupar begini, memang sampai akhirnya dia meninggal di sana. Dia meninggal tu betul-betul hari wukuf di Arafah, orang dah semua bergerak ke Arafah. Tak ada siapa duduk di Mekah dah. Dia tak dapat haji pada tahun itu. Ya, kemudian jenazahnya diurus oleh penyuci jalan. Sehingga kan van nak hantar ke tanah perkuburan pun tak ada. Terpaksa pakai lori sampah hantar. Alhamdulillah. Jadi kes ni tuan-tuan, ya, dia kata kalau aku jadi Datuk Bandar ni, mudah aku tak nampak dia kata. Masya Allah. Jangan cakap benda-benda sebegitu. Ya, kita bukannya kita nak menongkat langit. Sahabat mana pun kita masuk dalam tanah haram Mekah tuan-tuan, pangkat datuk ke apa semua kena letak keluar. Ya, kita kena betul-betul menjadi tetamu Allah. Jangan sekali-kali kita rasakan diri kita ni hebat dan sebagainya. Jadi pengalaman kejadian yang berlaku ni setiap orang berbeza-beza. Ya, jadi sebab itu saya katakan kepada tuan-tuan, sekiranya kita masuk ke dalam tanah haram Mekah ini, ya, antara dua ni tuan-tuan kita pergilah ke Mekah dulu lah. Ya, sebab kita ni, iman kita ni kadang-kadang bila dah rasa senang duduk 8 hari ni, bila masuk Mekah dia dah jadi, kalau di Madinah tu memuncak dia punya ibadahnya, kita habis berempah pula di Madinah. Masuk Mekah dia dah mula nak rehat pula dah. Jadi semayang pun pakai semayang dalam bilik je bagus. Itulah kesan yang ada pada kita tuan-tuan ya. Jadi itu nombor satu. Yang kedua, kita nak cerita Sahwadak ni nak habis dah ni, nak balik kan. Jadi dapatkan maklumat penerbangan pulang di maktab. Nombor 2, persiapan kemas kini semua barang keperluan. Jika berhajat hendak belikan barangan, belilah sebelum melaksanakan tawaf wada. Nak beli, nak shopping, nak sembangan. Sana nak shopping tuan-tuan, sebelum tawaf wada nak keluar tu, jangan lepas tawaf kita nak shopping. Shopping itu menyebabkan tawaf wada itu termansuh dengan sendirinya. Ya, shopping itu nak beli barang, belilah barang sebelum kita nak pada hari yang terakhir tu. Ada jemaah haji tuan-tuan, dia pergi masjid, dalam jalan balik tu tengok barang minat, dia pun beli. Baling, masuk dalam bilik, baling dalam bawah katil. Pergi sembahyang Zuhur pula, tengok barang yang minat lagi, beli lagi, balik campak bawah katil. Lama-lama 2-3 hari tuan-tuan, katil tu pernah terangkat sikit. Sampai dia tak tahu aku dah beli ke tak benda ni. Bila cek balik packing balik, lah barang ni dah 2-3 kali dia bila dah tengok cantik sebab dia letak bawah katil dah. Penuh bawah katil ya. Tapi tuan-tuan nak belilah. Tak apa. Kerana nilaian di sana tuan-tuan RM100 Malaysia menyamai sana RM120. Bermakna duit kita pergi di sana lebih besar, barang kita boleh bawa balik. Banyak boleh beli. Tapi pastikan jangan beli pada hari bas nak keluar daripada Mekah. Hari sampai tu
Jangan pergi nak shopping aja tuan-tuan. Pergi tu pergi Masjidil Haram, nak balik tu tengok-tengok barang nak beli, belilah ya. Itulah ya, betulkan niat dulu. Jangan pergi nak shopping tu. Dapat shopping sungguh-sungguh nanti. Ya. Okey, kemudian jadi tuan-tuan, masa nak tawaduk ni, pastikan kita nak keluar tu semua peralatan keperluan sudah kita dah dapat, kita dah beli, dan kita punya beg bagasi dan sebagainya telah kita packing dah siap-siap. Semua kita dah balut dan sebagainya. Tuan-tuan jangan risau di sana. Kalau kita beli barang, tuan-tuan pergi, biasanya jemaah boleh pergi beg kargo 20 kg. Balik paling banyak pun 25 kg. Tuan-tuan beli sana banyak barang. Hari pertama tahun lepas yang keluar transaksi tabung haji 5 juta. 5 juta hari pertama keluar duit beli barang. Banyak sangat ni. Jadi tuan-tuan, ya, di sana ada perkhidmatan pos ada, ya. 1 kilogram lebih kurang dalam 12 rial ataupun 13 rial 1 kilogram. Tuan-tuan boleh beli, lepas tu cukup 10 kilogram, pos bawa balik. Ya, pos lah ya. Jadi insya-Allah sampai dia tak ada. Jadi bila sampai hari kita nak keluar daripada Mekah, bila kita dah pos tu, bila kita dah pos barang-barang kita yang kita beli tu dah pos, yang barang yang kita nak bawa bagasi tu jangan berat sangatlah. Kira-kira dalam 20 kg, 30 kg saja. Beg bagasi dibawa ke lobi untuk urusan angkut ke bas oleh muasasah Arab. Muasasah ni ialah petugas-petugas Arab. Dia akan bawa beg tu naik ke dalam bas, kemudian nombor 4 bila dah beg tu dah duduk dalam bas, ya, kita pun berwuduk dan pergi tawaf wada. Bermakna dalam hotel bilik kita tak masuk dah. Ya. Maknanya kita dah turun semua barang-barang lobi, dah masuk apa semua, ambil wuduk, terus kita pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf wada. Kemudian berwuduk, pergi ke tawaf wada dan tempoh 5 hingga 4 jam sebelum bertolak meninggalkan Mekah. Ini ikut jadual. Kemudian bila dah tempoh ni tuan-tuan, tidak perlu memakai kain ihram masa tawaf wada, tak perlu. Tidak perlu keluar ke mikot. Jangan pula pergi ke mikot pula nak tawaf wada, tak payah. Sebab bukan nak buat umrah. Ya, sebab dia nak tawaf wada, jadi tak perlu pakai ihram, tak perlu niat ihram. Tapi siapa yang niat ihram umrah sakit. Ni siap. Sebab niat ihram ni kalau dia pakai baju biasa ni pun jadi. Jadi jangan pula dia niat ihram, dia pakai ihram, dia niat di mikot, jangan. Kena selesaikan umrah tu pula. Kena pergi tawaf, sa'i, bergunting, baru lepas tu tawaf wada pula. Panjang ceritanya. Jangan segala-galanya begitu keadaannya. Kemudian persiapan sebelum tawaf wada, ya, iaitu sebelum tawaf disyaratkan melafazkan niat berikut. Ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah Al-Haram 7 pusingan tawaf wada, aku permudahkan bagiku dan terimakanlah daripada tu kerana Allah Taala. Ini lafaz niat untuk kita tawaf wada. Lepas tawaf wada, kita biasanya doa supaya ya Allah mampu panjangkanlah usiaku untuk datang hadir ke tanah harammu untuk sekian kalinya akan datang. Ya, itu niat kita biasanya begitu. Tawaf wada, selamat tinggal, dan kita minta Allah panjangkan usia kita. Kemudian pelaksanaan tawaf wada yang penting tidak boleh dilakukan ya setelah sempurna melakukan tawaf rukun, umrah ataupun haji. Kemudian hendaklah bersegera meninggalkan Mekah kecuali kerana perkara yang berkaitan dengan solat dan perjalanan. Tuan-tuan nak beli barang selepas tawaf wada, ya, hanya boleh barang yang dalam keperluan musafir sahaja. Ya, dalam perjalanan musafir sahaja. Apakah dia perkara-perkara yang boleh dilakukan ketika dalam Masjidil Haram selepas tawaf wada? Habis tawaf wada, apa benda kita boleh buat? Ya. Nombor 1, boleh solat sunat tawaf. Ini penting tuan-tuan ya. Boleh buat ni. Nombor 2, boleh pucuk Hajarul Aswad jika berkemampuan. Lepas tawaf wada nak pergi beratur tu cium Hajarul Aswad, boleh tak? Boleh, memang boleh. Ya. Yang ketiga, nak pegang Kaabah lepas tu boleh tak? Boleh. Nak duduk dalam Hijr Ismail boleh? Boleh. Maqam Ibrahim nak pegang, nak tengok, boleh juga. Minum air Zam-Zam boleh. Nak berdoa boleh. Ya, berdoa boleh. Menunaikan solat sekiranya muadzin telah melakukan iqamah. Tapi kalau azan jangan. Azan kena keluar ya.
Dalam iqamah bagi kes orang yang bersesak hingga tidak dapat keluar dari Masjidil Haram atau selesai tawaf wada. Jadi dalam kes ni tuan-tuan, bagi jemaah yang dah lepas tawaf kemudian azan sudah berkumandang nak iqamah, dia boleh saja sembahyang fardu semasa. Ya. Tapi kalau sekiranya baru azan kita dah selesai 7 pusingan, jangan sekali-kali tunggu untuk sembahyang fardu itu, kena keluar. Ya, kalau sembahyang juga lepas sembahyang tu kena buat 7 pusingan balik semula. Bermakna begitu tuan-tuan ya. Tuan-tuan, 7 kali pusingan tawaf ni dia makan masa kira-kira 1 jam. Ya, 1 jam dan kurang. Jadi lebih kurang 30 minit hingga 1 jam dia makan masa. Kalau tuan-tuan tak boleh adjust masa tu, bermakna nanti ganggu. Kalau satu bas itu 40 orang, biasanya tuan-tuan 39 dah ada dalam bas dah. Tinggal tunggu seorang aja lagi. Yang seorang ni yang mungkin dia ada masalah di Masjidil Haram tu, dia tunggu dan sebagainya. Dia ganggu jemaah yang lain, ya. Kemudian yang ketujuh, makan dan minum dalam bilik sekadar keperluan sahaja. Ini yang dibenarkan tuan-tuan selepas tawada. Yang ke-8, nak buang air besar. Tak payah tahanlah, buanglah juga. Air besar, air kecil dalam tandas bilik penginapan. Boleh kita masuk balik hotel, boleh kita untuk buang air besar, nak berehat, makan sikit boleh, ya. Tapi tak boleh nak tidur dalam bilik, tak boleh tuan-tuan. Balik daripada Masjidil Haram selepas tawada, tak boleh kita nak duduk landing kejap lah, aku nak berehat atas katil, tiba-tiba dia royuk, dia terus tidur lena sampailah kawan tu gerak. Tidur dalam bilik hotel masing-masing dianggap memansuhkan tawada tersebut. Bermakna dia walaupun dah tawada tadi, dia kena bayar seekor kambing untuk membayar dam tersebut, ya. Yang ke-9, melakukan perkara yang tiada hubungan langsung dengan musafir tetapi wajib dilakukan kerana hajat dan keperluan masalah umum seperti mencari suami atau isteri, keluarga, teman yang hilang atau barang yang hilang dan ziarah pesakit dalam kes kecemasan saja. Ini dalam kes ini dikecualikanlah dalam masalah, ya. Yang ke-10, menunggu bas walaupun biasanya urufnya dalam lingkungan 4 hingga 5 jam selepas tawada. Tiba-tiba bas ada rosak di mana-mana, pancit tayar dan sebagainya, nak sampai ke hotel kita lambat. Jadi kita lepas tawaf tu kita tunggu saja di lobi, kita rehat di lobi, jangan rehat dalam hotel kita. Dalam bilik hotel kita, kita tidur lena kah, ya. Jadi tidur ni pun nanti kita akan tengok guna yang tak boleh, ya. 11, boleh mandi dan tukar pakaian. Balik dari Masjidil Haram, kita nak mandi kejap, tukar pakaian, boleh. 12, mengambil gambar atau bersedekah dalam tempoh menunggu bas. Ini tuan-tuan yang warna merah ni, biasanya jemaah haji dia tersilap. Dia mengambil gambar selepas dia tawada, dia menjadi latar belakangnya Kaabah. Suami tangkap gambar isterinya yang latar belakangnya Kaabah, kemudian tukar. Jadi selepas saya tawada, dia tangkap gambar dalam Masjidil Haram. Tahun lepas dua jemaah kita memang kena bayar seekor kambing. Selepas tawaf tu dia tangkap gambar, iaitu suami tangkap gambar isteri, isteri tangkap gambar suami. Ya, sebab dia boleh memutuskan itu, tak ada masalah apa benda pun. Nak tangkap gambar sebelum tawaf tu dimulakan. Ada kes yang kedua, suami isteri juga. Dia tangkap dalam perjalanan balik itu. Saya katakan dalam majlis, ustaz, saya tangkap sebelum sampai hotel ada lalu terowong. Terowong tu saya kenal lama dah dengan pokok ni, pokok kurma ni. Kenal lama dah saya tangkap gambar ni. Jadi saya tangkap gambar kawan saya tangkap, lepas tu saya tukar. Jadi saya kata dua-dua tu telah memansuhkan tawada tadi. Ya, jadi jangan sekali-kali nak bergambar setelah tawada dalam perjalanan daripada Masjidil Haram ke hotel, dan begitu juga dalam Masjidil Haram itu. Tetapi mengambil gambar dan bersedekah dalam tempoh menunggu bas di hotel. Dalam hotel tu nak tangkap gambar kawan-kawan apa semua, ada daripada Johor, daripada Perak, daripada Sabah dan sebagainya. Dalam satu hotel tu nak bergambar di bawah, nak tunggu di lobi tu. Itu dibenarkan ini, ya. Tapi dalam perjalanan dan sebagainya, elakkan daripada itu berlaku, ya. Walau macam mana pun tuan-tuan, tawada ni tuan-tuan kalau rasa agak berat, banyak yang rasa tanda soal apa semua dalam kepala kan, tuan-tuan bila sampai di sana nanti, masa nak tawada tu tuan-tuan boleh rujuk kepada guru agama di sana nanti, ya.
Okey, kemudian perkara yang tak boleh. Ini yang terakhirlah sebelum kita nak pergi ya, kita nak lihat. Yang pertama, ya, yang tak boleh ialah pertama ialah berehat, bersantai, tidur dalam bilik. Ini yang kata tadi. Ya. Ini tuan-tuan diputuskan bukannya cara-cara ni muzakarah yang diputuskan para ulama yang putuskan perkara ini. Ya. Nombor 2, membayar hutang yang boleh ditangguhkan. Dia boleh bayar hutang, akan datang, tapi dia sibuk waktu itu juga dia nak membayar ni. Jadi waktu ini ya tidak boleh ya, jangan bayar ketika ini, tangguhkan dahulu. Yang ketiga, bersedekah semasa dalam Masjidil Haram atau dalam perjalanan balik ke bangunan penginapan. Ini jadi ni, orang minta sedekah di Masjidil Haram tu tuan terlalu ramai. Ada yang tak ada tangan, tak ada kaki dan sebagainya. Ada yang ada tangan tapi dilipat nampak macam tak ada tangan. Ada juga. Jadi tuan-tuan nak bagi sedekah, bagilah ya, terpulang pada tuan-tuan. Cuma lepas tawaduk, elakkan daripada berbuat demikian. Sebelum tawaduk tuan boleh buat apa-apa. Selepas tawaduk ni dia ada peraturan yang cukup ketat untuk selesaikan. Jika bersedekah sambil berjalan tidak tercari-cari, maka tidak terbatal tawaf wadah itu. Maknanya kalau dia berjalan tuan-tuan, dia dah tengok aim di sana dah. Orang memang susah orangnya. Dia tengok memang dah tangan tak ada sini, kaki tak ada, tinggi badan ni memang ada. Dia berjalan tu pakai orang yang main skateboard tu, dia jalan gitu kan. Dia pakai kuih, pakai daging hujung aja. Memang kita tengok dah. Kita berjalan tu tuan-tuan, kita keluarkan duit lagi saja tanpa berhenti daripada kita berjalan itu. Jangan pula kita nampak orang sana, kita pun pergi gagap sana, kona pula sana, kona habis. Tawaf itu perlu diulang balik semula maknanya ya. Maknanya bersedekah ni, jika bersedekah juga sambil berjalan yang tidak tercari-cari. Kemudian tunaikan solat sunat seperti solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat istikharah ke. Istikharah nak buat pilihan apa. Lepas tawaduk tidak dibenarkan. Kalau buat solat sunat hajat lepas tawaduk, bermakna tawaduk itu terbatal dengan sendirinya. Kalau buat solat sunat hajat, solat sunat taubat selepas tawaduk, tawaf wadah itu mansuh, kena buat lain maknanya ya. Yang tak boleh lagi ialah membeli barangan yang tiada kaitan dengan keperluan musafir, seperti membeli tasbih. Beli tasbih apa kaitan dia nak dalam perjalanan ya. Minyak wangi, cincin, kain tudung, makanan burung, satu rial digadung bagi burung makan ya, dan sebagainya, walaupun dengan nilai rial Saudi 1 rial. Walaupun begitu tuan-tuan ya. Ada jemaah tanya, boleh tak dia nak beli tamar dalam perjalanan? Berapa kilo haji? 2 kilo. Saya kata 2 kilo tu bukan perjalanan naik bas makan 2 kilo, itu nak balik untuk hadiah ke Malaysia tu. Jadi yang itu terbatal dia punya tawaduk. Maksudnya nak beli tamar tu dalam proses makan minum dalam bas Mekah ke Madinah, tak sampai sekilo pun, suku kilo aja mungkin kalau beli tamar. Kalau 2 kilo tu maknanya dia nak cukupkan hadiah yang tak cukup lagi tu. Dia punya. Kemudian seterusnya tuan-tuan, nombor seterusnya berlengah-lengah di dalam Masjidil Haram sehingga menyebabkan perjalanan jemaah haji lain terganggu kerana menunggu keperluan jemaah tersebut. Ini yang saya katakan tadi. Biasanya umrah keempat pun saya terlibat juga tuan-tuan. Kalau pergi dalam bas itu 40 orang, ada seorang tu memang tak jumpa-jumpa. Lepas tu patut bergerak pukul 3, terpaksa tunggu sampai pukul 5.30 petang kerana nak tunggu seorang ni. Takkan kita nak tunggu tinggikan dia pula di situ ya. Jadi yang seorang ni menyebabkan musafir itu terganggu ya. Betah lagi ya, dalam kes ini elakkanlah daripada mengganggu jemaah lain, ikut jadual yang sepatutnya. Tak boleh juga dalam kes ini tuan-tuan mengambil gambar atau meminta pertolongan orang lain untuk mengambil gambar atau membantu mengambil gambar dalam Masjidil Haram atau semasa dalam perjalanan pulang ke bangunan penginapan dan mengambil gambar dalam Masjidil Haram lebih awal, iaitu sebelum tawaduk atau hari sebelumnya jika mahu. Nak tangkap gambar dalam Masjidil Haram sebelum hari terakhir tu tuan-tuan. Untuk dapat jadual umrah ataupun haji, tengok jadual nak balik itu bila. Jangan dia tak tahu bila nak tahu wadah. Tapi jemaah haji tuan-tuan jangan risau, sebab petugas
guru agama di Mekah masa di sana tuan-tuan, dalam 28,000 tu guru agama hanya 40 orang. 28,000 tu hanya 40 orang je guru agama. 20 orang lelaki, 20 ustazah. Jadi memang berat tuan-tuan. Kalau mesyuarat pun kita jumpa 40 orang dekat ni je. Ya jumpalah orang begak-begak. Ya jumpa ustaz Zulkarnain yang dalam kuasis tu apa semua macam-macam jumpa orang. Jadi tuan-tuan, dalam 40 orang ni ya, dalam perjalanan itu kalau kita nak tangkap gambar ke apa ke, pastikan sebelum daripada kita melaksanakan tawaduk tu. Jadi macam-macam ya. Dan kalau kita berada di sana tuan-tuan, hendaklah mengambil gambar dalam Masjidil Haram lebih awal, iaitu sebelum tawaduk atau hari sebelum kita mahu bertolak. Tengok jadual itu yang pentingnya. Jangan sampai kita tersasar silap daripada jadual yang sebenarnya. Jadual di sana tuan-tuan, untuk guru agama di sana ada 8 kuliah. Tuan-tuan, masa kalau siapa yang terpilih, saya dengar tuan-tuan ada kira-kira 100 orang yang ada dapat tawaran di masjid ini, dah ada dah yang akan pergi tahun ini. Masa di sana tuan-tuan, sampai saja di sana ada 8 ceramah agama yang tuan-tuan kena ikut semua ni. Ceramah yang pertama nak buat umrah, ceramah kedua postmortem, ya, ceramah yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Ke-8 ini tuan-tuan kena ikut. Dan ceramah yang ke-8 sekali ialah ceramah berkaitan dengan tawaf wada. Macam mana nak buat? Kita akan susun macam mana jemaah yang akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan boleh tanya nanti. Waktu ditampal jadual nanti, tuan-tuan duduk di hotel ke apa semua dapat nanti, tuan-tuan jangan tak ambil jadual waktu tu. Jadual waktu tu tuan-tuan kena catat. Walaupun sesibuk macam mana pun kena ikut ceramah di hotel itu. Jangan sibuk pergi kuliah lain yang kelas kita tak ada. Ya, sebab ada juga jemaah yang memang bila dipanggil dalam 400, satu sesi ceramah 400 orang. Ada yang datang 20 orang, kita pun sedih. Macam mana boleh jadi begitu? Ya, mungkin dia pilih tenaga pengajar dan sebagainya. Ada jemaah-jemaah yang guru-guru yang lain bila kita jumpa 40 orang guru agama ni macam-macam cerita ada. Ya, macam-macam kes yang berlaku. Jadi saya rasa itu sajalah tuan-tuan. Jadi kita sesi kedua nanti kita akan masuk kepada bahagian ziarah Madinah. Tuan-tuan, masa rehat ini tuan-tuan boleh tuliskan apa tuan-tuan rasa berkaitan dengan tawaf wada' ni yang jadi rasa rumit, yang rasa sulit dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tanyalah, nanti kita akan bincangkan sedikit sebanyak insya-Allah. Ya. Jadi saya rasa itu saja dulu. Kita rehat. Ya tuan-tuan, kita makan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.